Salam sejahtera murid-murid, bersua kembali bersama Cikgu Hajina dalam Pendidikan Moral Tahun 5. Pada hari ini, kita masih lagi dalam unit 13, Kesederhanaan. Standard kandungan 13, Amalan Kesederhanaan dalam Hidup Bermasyarakat. Standard pembelajaran 13.5, Mengamalkan Sikap Sederhana dalam Hidup Bermasyarakat. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran diharap murid dapat mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dan kriteria kejayaan, murid dapat menghasilkan tong sampah daripada bahan buangan secara kreatif. Baik murid-murid, mari kita buka buku teks muka surat 126 hingga 127. Baik, cikgu akan tolong bacakan isi kandungan teks dalam muka surat tersebut. Baik, tajuk teks kita pada hari ini adalah Mari Bersederhana. Cikgu bacakan ya. Teks Seng dan Kumar sering menggunakan kemudahan yang disediakan di pusat internet desa Kampung Bunga Raya. Mereka mendapati pusat itu memerlukan beberapa tong sampah. Sebagai pengguna yang mengamalkan sikap bersederhana, mereka telah membuat beberapa tong sampah daripada bahan buangan untuk kegunaan pusat itu. Baik, mari kita lihat cara membuat tong sampah kertas. Pertama sekali, potong cardboard daripada kotak terpakai. Baik, ini adalah contoh kotak terpakai. Okey, bahan-bahan yang disediakan, lihat di sini ya. Sediakan peralatan dan kertas cardboard mengikut saiz yang ditunjukkan. Baik, ini adalah cardboard yang telah siap dipotong. Kemudian pastikan murid-murid menyediakan gam, gunting, kotak terpakai, pelekat dan juga kayu kecil ataupun mungkin boleh menggunakan pencucuk sate ataupun chopstick yang bersesuaian dengan besar keratan kotak yang murid-murid buat ya. Baik, seterusnya langkah kerja yang ketiga, sambung cardboard dengan pelekat kertas. Okey, gunakan pelekat tadi, sambungkan. Kemudian yang keempat, balut kedua-dua bahagian cardboard dengan kertas warna. Untuk bahagian kertas warna, terpulang dengan apa bahan yang terdapat dalam rumah murid-murid. Contohnya, bekas kertas pembalut hadiah. Tidak semestinya membeli ya, kita boleh guna pakai yang sedia ada. Selain daripada itu, kita juga boleh gunakan majalah terpakai yang sudah tidak digunakan lagi. Begitu juga surat khabar. Kita boleh gunakan untuk sebagai pembalutnya. Seterusnya, sambung kedua-dua hujung cardboard dengan gam. Okey, sambungkan. Kemudian tutup bahagian bawahnya. Okey, tutup bahagian bawah. Seterusnya, lekatkan kayu penyambung menggunakan gam. Ini kayu ya. Kadang-kadang kalau ada chopstick, kita boleh guna chopstick kayu yang pakai buang tu. Ataupun ranting kecil. Ataupun kita boleh menggunakan mungkin bekas pencucuk sate. Tapi pastikan murid-murid minta tolong ibu bapa untuk membuangkan bahagian yang tajam ya. Jaga keselamatan dan sentiasa berhati-hati ketika menjalankan aktiviti ya, dalam penghasilan tong sampah ni ya. Seterusnya, gamkan pemegang penutup pada kayu penyambung. Okey, gamkan. Ini adalah pemegang penutup. Kita boleh gunakan kotak ataupun cardboard untuk membuatnya. Hias tong sampah yang sudah siap dihasilkan. Murid-murid boleh lukis, boleh tampal ataupun gunting-gunting, tampal seperti kita buat collage ya. Dan hasilnya ini contoh yang Teks Seng dan Kumar buat. Mereka boleh letak tong sampah kecil ni berdekatan dengan komputer. Jadi apabila ada kertas yang tidak berguna, mereka boleh buang di situ. Untuk peringatan murid-murid, tong sampah ini hanya sesuai untuk sampah-sampah kering sahaja tau.
Jangan buang bekas ataupun sisa makanan kerana ianya tidak tahan ya. Sekiranya basah mungkin ia boleh merosakkan tong sampah tersebut. Okey, cikgu harap murid-murid faham bagaimana cara untuk membuat tong sampah mini ni. Nanti murid-murid boleh baca sendiri dan lihat bagaimana cara-cara membuat tong sampah langkah demi langkah. Okey, rumusan daripada teks tadi, sebenarnya banyak faedahnya jika kita mengamalkan sikap bersederhana dalam hidup bermasyarakat. Antaranya lebih menjimatkan dari aspek ataupun dari segi kos ataupun perbelanjaan. Contohnya membuat tong sampah tadilah. Kita hanya perlu menggunakan bahan buangan. Mungkin kita hanya perlukan gam saja. Gunting pun kita boleh pinjam daripada ibu kita. Pastikan kita guna dengan berhati-hati. Seterusnya, ianya mengajar kita membuat pertimbangan dengan wajar. Jadi, apabila kita mengamalkan sikap sederhana, setiap perkara yang ingin kita lakukan, sudah semestinya kita kena fikirkan kewajarannya, baik buruknya. Jadi kita akan sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara. Selain daripada itu, ianya menjadikan kita lebih dihormati dan disegani kerana kita tidak bersikap boros, sombong dan tidak juga suka mengeluarkan kata-kata yang kesat, yang boleh menyinggung perasaan orang lain dan sebagainya. Sebab sikap sederhananya tidak semestinya dari segi perlakuan, tutur kata juga dan dari segi kehidupan seharian. Selain daripada itu, ianya boleh melahirkan anggota masyarakat yang lebih mesra dan bertanggungjawab terhadap persekitaran masyarakat. Maksudnya, masyarakat itu sendiri akan lebih sedar betapa pentingnya bersikap sederhana agar kita dapat menjalin hubungan yang erat antara anggota masyarakat tanpa persengketaan dan saling hormat menghormati. Baik, tugasan hari ini, cikgu nak murid-murid hasilkan sebuah tong sampah mini daripada kotak terpakai. Hasilkan secara kreatif dengan menggunakan bahan buangan sebagai hiasan. Bahan buangan ni maksudnya barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi lah. Contohnya kita boleh lekat tudung botol, kita boleh gunakan majalah-majalah dengan menggunting gambar-gambarnya dan sebagainya. Ya. Bekas-bekas kain pun, cebisan kain pun boleh digunakan sebagai bahan hiasan. Kita boleh gunting dan kreatifkan mengikut bentuk yang kita suka. Baiklah, antara bahan yang diperlukan, seperti juga dalam buku teks tadi, kita boleh guna kotak terpakai. Untuk kayu penahannya, kita boleh guna lidi yang keras lah. Ataupun bekas pencucuk sate, ataupun ranting kayu, ataupun seperti yang cikgu sebut tadi, penyepit makanan ataupun chopstick dalam bahasa Inggerisnya. Selain daripada itu, sebagai hiasan kita boleh gunakan kertas majalah ataupun surat khabar ataupun bekas pembalut hadiah. Tak semestinya kita membeli yang baru, kita boleh menggunakan yang terpakai saja ya. Gam dan gunting. Okey, langkah kerjanya murid-murid boleh lihat di dalam buku teks. Baik, seterusnya, setelah tong sampah mini siap, murid-murid perlu bersuah foto ataupun selfie bersama hasil kerja murid-murid. Jangan lupa hantar foto tersebut kepada cikgu. Baik, ini adalah contoh-contoh tong sampah mini yang telah dihasilkan. Ini contohnya lah. Okay, jadi yang bahagian ini dia lebih mudah untuk digerakkan dan kita boleh buang sampah dengan menolak penutup ni. Okey, itu saja untuk hari ini murid-murid. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.